Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 9, Standard Kandungan 9.2, Peristiwa Bersandar dan Peristiwa Tak Bersandar. Standard Pembelajaran 9.2.1, Membezakan Peristiwa Bersandar dan Peristiwa Tak Bersandar. Kriteria kejayaan yang perlu dicapai, murid dapat menentukan sama ada peristiwa bergabung yang diberikan adalah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah pun mempelajari tentang peristiwa bergabung, di mana peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Baiklah, peristiwa bergabung ni kita boleh kategorikan kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Contohnya, kalau saya ada dua peristiwa A dan peristiwa B. Jadi peristiwa A dan peristiwa B dikatakan bersandar apabila peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Manakala peristiwa A dan peristiwa B tak bersandar apabila peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Kotak P mengandungi 3 keping kad seperti di atas, kad A, kad B dan juga kad C. Tentukan sama ada kedua-dua kes yang diberikan adalah peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar. Okey, kita tengok dulu kes yang pertama. 2 keping kad dipilih secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, so kat sini saya ada cabutan pertama dan juga cabutan yang kedua. Okey, pada cabutan yang pertama saya ada 3 keping kad iaitu kad A, kad B dan juga kad C. Okey, kat sini kita ada tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Okey, maksudnya kad yang kita cabut pada cabutan yang pertama tidak akan dimasukkan semula ke dalam kotak P. Okey, contohnya kalau kata saya cabut kad A pada cabutan yang pertama, kad A tu kita tak boleh masukkan semula ke dalam kotak P. Jadi pada cabutan yang kedua hanya tinggal 2 kad sahaja iaitu kad B dan juga kad C. Jadi kita tengok kat sini, cabutan yang kedua tu dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Okey, kebarangkalian untuk cabutan pertama adalah 1/3. Okey, sebab kita ada 3 kad semasa cabutan yang pertama. Tapi apabila kad yang pertama tu tak dimasukkan semula ke dalam kotak P, maka untuk cabutan yang kedua kita hanya ada 2 kad sahaja. Jadi kebarangkalian untuk cabutan yang kedua adalah 1/2. Jadi kes pertama ni adalah peristiwa bersandar. Okey, bagi kes yang kedua, 2 keping kad dipilih secara rawak satu demi satu dengan pemulangan. Okey, kita ada cabutan 1 dan juga cabutan 2. Okey, pada cabutan yang pertama, kita ada kad A, kad B dan juga kad C. Okey, maksud dengan pemulangan ni, kad yang kita cabut pada cabutan pertama akan dimasukkan semula ke dalam kotak P. Contohnya, kalau kata saya cabut A pada cabutan yang pertama, kad A tu saya akan masukkan semula untuk dicabut pada cabutan yang kedua. So, kat sini cabutan yang kedua akan ada 3 kad semula iaitu kad A, kad B dan juga kad C. Jadi cabutan yang kedua ni sebenarnya tidak dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Okey, kebarangkalian untuk cabutan yang pertama adalah 1/3 sebab kita ada 3 kad. Okey, bila cabutan yang kedua, okey, kita masukkan semula kad yang pertama tadi. Jadi cabutan kedua pun ada 3 kad juga. Jadi kebarangkalian dia 1/3. Jadi kes 2 ni adalah peristiwa tak bersandar. Standard Pembelajaran 9.2.2 membuat dan menentusahkan konseptor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Kriteria kejayaan, di akhir pembelajaran, murid dapat menentukan sama ada kebarangkalian peristiwa bergabung A dan B adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B.
Situasi sebiji dadu dan sekeping shilling dilambung secara serentak. Pada sebiji dadu ada 6 permukaan yang mempunyai nombor 1 hingga 6. Pada shilling ada 2 permukaan yang kita wakilkan dengan angka dan gambar. Apabila kedua-duanya dilambung secara serentak, kesudahan yang mungkin kita akan dapat pada dadu adalah nombor 1, pada shilling adalah angka. Kita wakilkan dengan 1A. Atau mungkin juga kita akan dapat nombor 2 pada dadu, pada shilling adalah angka. So, kita wakilkan dengan 2A. Atau mungkin 3A, 4A, 5A, 6A. Atau mungkin juga bila kita baling dadu, kita dapat nombor 1 dan shilling, kita akan dapat gambar. So, kita wakilkan dengan 1G dan seterusnya 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Jadi, inilah kesudahannya apabila sebiji dadu dan sekeping shilling dilambung secara serentak. Kita akan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Kaedah pertama, menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kita akan senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung, mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Okey, kita ambil balik jadual daripada aktiviti kita sebelum ni. Formula yang akan kita gunakan, PA persilangan B sama dengan NA persilangan B per NS. Okey, formula ni adalah daripada PA sama dengan NA per NS. A adalah mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan B adalah angka dalam lambungan shilling. Okey, jadi kita akan pilih dan cari jawapan daripada jadual di sebelah yang memenuhi kriteria kita. Okey, yang menggambar tak ada kena-mengena. Jadi kita akan ambil nombor genap dan angka. Okay. So, dapatlah 2A, 4A, 6A. Bermaksud ada 3 nilai. Okay. Dan keseluruhan kesudahan kita adalah 12. Jadi, 3 per 12 kita kecilkan sama dengan 1 per 4. Kaedah 2, menghitung hasil darab kebarangkalian. Kita akan menghitung hasil darab kebarangkalian mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Peristiwa mendapat nombor genap 3 per 6 di mana 2, 4, 6, 3 nombor pada dadu per 6 permukaan pada dadu. Peristiwa mendapat angka sama dengan 1 per 2 iaitu 1 angka pada 2 permukaan shilling. Kita akan guna formula PA persilangan B sama dengan PA darab PB iaitu 3 per 6 darab 1 per 2. Maka jawapan kita adalah 1 per 4. Dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza, kita dapat dua jawapan yang sama. Dengan itu, kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Secara generalisasi, hukum pendaraban kebarangkalian ialah P A dan B sama dengan P A persilangan B sama dengan P A darab P B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tajuk 9.2 iaitu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, jadi 9.2 tu di bawahnya kita akan belajar tajuk 9.2.3 menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Jadi sepatutnya pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat menghitung kebarangkalian bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, iaitu TP3. Okey, kita tengok terus. Okey, contohnya. Okey, so yang pertama sekali sebelum kita tengok contoh, kita akan tengok. Okey, untuk kes peristiwa bersandar, kamu akan menggunakan gambar rajah pokok ataupun kotak terpulang kepada masing-masing ataupun secara penyenaraian untuk menentukan kebarangkalian setiap peristiwa. Di mana kebarangkalian A silang dengan B adalah bilangan unsur A silang dengan B bahagi dengan jumlah keseluruhan ruang sampel.
Okey, manakala untuk kes peristiwa tak bersandar, kamu boleh menggunakan rumus. Selain daripada penyenaraian seperti tadi ataupun gambar rajah pokok, kamu boleh gunakan rumus di mana kebarangkalian A silang dengan B adalah kebarangkalian peristiwa A kamu akan darabkan dengan kebarangkalian peristiwa B. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, kotak K dan kotak L masing-masing mengandungi 4 kepingkat berlabel dengan huruf B, A, Y, U dan 3 kepingkat berlabel dengan nombor 1, 2, 5. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak K dan kotak L masing-masing. Okey, dengan menyenaraikan. Nampak tak ayat tu? Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal dan nombor genap. Jadi, okey, ini adalah kes peristiwa tak bersandar. Okey, jadi boleh buat penyenaraian, boleh darab terus. Okey, kita tengok macam mana penyenaraiannya. Okey, kesnya adalah A2 dan U2. Maksudnya huruf vokal A dan U, nombor genap adalah 2 sahaja. Jadi kebarangkaliannya adalah 2/12. Macam mana saya dapat 12? Ruang sampelnya adalah 4 darab dengan 3, 12. Okey, jadi kamu boleh permudahkan ataupun kamu tinggalkan jawapan seperti itu sahaja. Permudahkan, kamu akan dapat 1/6. Okey, kita cuba lihat contoh yang kedua. Okey, berdasarkan kajian, kebarangkalian hari hujan di Gunung X pada bulan Mei ialah 0.45. Hitung kebarangkalian bahawa Gunung X akan mengalami 2 hari hujan berturut-turut pada bulan Mei. Ini adalah peristiwa tak bersandar. Okey, jadi untuk hujan dan tak hujan. Kalau hujan 0.45, tak hujan maksudnya 0.55. Sebab kamu tahu kebarangkalian keseluruhannya adalah 1. Okey, jadi dia nak 2 hari hujan. Kita tengok pada bahagian hujan sahaja. Jadi kalau hujan hari yang pertama, hari yang kedua ada 2 kemungkinan juga sama ada hujan atau tidak hujan. Jadi kebarangkaliannya masih sama 0.45 dan 0.55. Okey. Okey, jadi P kebarangkalian A silang dengan B. Okey, adalah kebarangkalian peristiwa A darab kebarangkalian peristiwa B. 0.45 hujan hari pertama, 0.45 hujan hari kedua. So, jumlah kebarangkaliannya adalah 0.2025. Okey, boleh berikan tepat kepada 3 titik perpuluhan. Okey, boleh tepat kepada 4 titik perpuluhan ataupun 2 titik perpuluhan. Tapi tak cantiklah 2 titik perpuluhan. 0.20. Barangkalinya adalah 6/20. Okey. Baik. Okey, tak ada kat situ. Kamu tulis jawapan nanti ya. Okey. Contoh 4. Sebuah kotak mengandungi 12 biji mentol. Dalam kotak mentol itu terdapat 2 biji mentol yang telah terbakar. 2 biji mentol dipilih secara rawak dari kotak mentol dengan melakarkan gambar rajah pokok. Hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua biji mentol terbakar. Okey, kita tengok. Mentol pertama terbakar, ini adalah peristiwa bersandar. Mentol pertama terbakar, kedua tak bakar. B dengan TB. Okey, jadi kalau B, okey, kebarangkalian kedua mungkin ada B dan TB juga. Dia kata kedua-dua terbakar. B dan B. So, kebarangkaliannya adalah kebarangkalian terbakar dan kebarangkalian terbakar. So, 2/12 darab 1/11. Macam mana boleh jadi 1/11? Sebab pilihan pertama dah dipilih tadi. Jadi, tinggal 11 mentol sahaja di dalam bekas. Okey, so kebarangkaliannya adalah 2/121. Okey, jadi saya harap kamu boleh faham contoh yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum.